So hai semua, selamat petang. So petang ni kita nak cover topik yang tak banyak kira-kira. Okay, tak banyak kira-kira. So kita akan cover topik electromagnet. Alright. Okay. So petang ni kalau tak ada kalkulator pun insya-Allah boleh belajar. Ini topik yang tak ada kalkulator, insya-Allah masih boleh jawab. Walaupun tak ada kalkulator. Sebab kemahiran untuk bab ni bukan kalkulator lah. Kurang penggunaan kalkulator. Okay. So ada yang belum masuk lagi ni. But I think it's okay lah. Kita start dulu. Kalau dia orang masuk nanti kita ni. Okay. Dah ready semua? Dah ready? Untuk petang ni sikit je 4 subtopik. Dia kalau dalam buku teks korang belajar dia ada 5 subtopik. Okay, 5 subtopik. Subtopik kelima tu penghantaran elektrik. Tapi subtopik tu cikgu boleh kait dengan transformer sekali lah. So that's why cikgu letak 4 je lah. 4 je subtopik kat sini. Sebab yang kelima tu just transformer step up, step down pakai dekat mana. Yang tu yang kelima, penghantaran elektrik. Alright. So kita petang ni kita tengok satu persatu dulu. Sebab subtopik dia agak berkait sikit. Okay, cikgu pergi cuba cover dengan pantas lah mana yang penting. Okay, yang pertama, kalau kita nak jawab bab elektromagnet, kena bezakan 3.1, 3.2, 3.3. Reason dia sebab konsep untuk 3.1, 3.2, 3.3 tak sama. Okay, and kemudian setiap konsep 3.1, 3.2, 3.3 dia akan ada peraturan, rules yang menggunakan tangan. Okay, so kita belajar 3 sahaja. So yang pertama, topik yang pertama kita akan pakai 3.1, kita akan pakai right hand grip rule, genggaman tangan kanan. Right. So dalam exam make sure siapa ada masalah tak tahu mana kiri mana kanan, make sure tahu mana kiri mana kanan. Okay, jangan dalam exam confident angkat tangan genggaman tangan kanan tapi angkatnya tangan kiri. Tu masak jawab dia. So you must use your right hand. Okay, right hand. Mungkin dalam kamera korang akan nampak macam cikgu pakai tangan kiri. Sebenarnya cikgu pakai tangan kanan. Okay, cikgu pakai tangan kanan. So itu yang pertama, 3.1. So untuk 3.1 yang penting kita nak hasilkan magnet. Sebenarnya rupa-rupanya kita boleh hasilkan kuasa magnet daripada current, daripada arus. Syarat dia mesti ada arus dulu. Okay, so syarat dia mesti ada arus dulu. So kita menghasilkan magnet sementara, temporary magnet sementara. Okay, magnet sementara yang terhasil apabila ada arus mengalir, when there is a current flow. Magnet sementara yang terhasil apabila ada arus mengalir. Temporary magnet where magnetic effect produced when there is a current flow. So konsep paling penting adalah mesti ada current. Tak ada current tak ada. Ada current baru you produce that magnetic field. So perbezaan pertama, dia ada 3 bahagian, sama ada wayar lurus, macam ni wayar lurus. Okay. Bila cikgu kata ada current, perkara paling penting tengok bateri. Step nombor 1, tengok bateri. Supaya korang tahu current dia dekat side, dia ada side ni current dia turun ke bawah atau current dia naik ke atas. Kalau turun ke bawah, okay, umpama kita pandang dari atas, you look at from the above, dari atas ni, maknanya korang akan nampak macam current tu dari atas turun ke bawah. So dia masuk. Okay, ini perkara penting. Dari atas ke bawah kita tanda X. Masuk. Okay, masuk. So bila masuk dia akan jadi arah jam, clockwise. So ibu jari korang cucuk. Okay, ibu jari ni current masuk. Jari yang lain rotate anti-clockwise. Jari yang lain akan berpusing arah jam. Kalau dot maksudnya current dari bawah ke atas. Okay, bawah ke atas. So kita akan tanda anti-clockwise. So yang anti-clockwise, clockwise ni macam mana?
Ni maksud dia kalau kita letak kompas dekat kedudukan 4 bahagian ni, kompas tu akan menunjukkan arah jam. Kalau yang dot ni, kalau current dari bawah ke atas, kompas dia akan tunjuk arah lawan jam. Okay. And kemudian bila dia ada nak lagi kuat, dia buat coil, lilit. Instead of satu wayar, sekarang ada 2 wayar, kiri dan kanan. So masih lagi step nombor 1, tengok bateri supaya tahu mana keluar, mana masuk. So yang keluar tanda dot, lawan jam. Kalau masuk tanda X, arah jam. So anak panah ni menunjukkan arah magnetic field, arah medan magnet. Okay, garisan tu lagi banyak, lagi kuat dia punya magnetic field. So compared to straight wire, coil has what we say, coil ada magnetic field yang lagi kuat. Okay, nak lagi kuat, bentukkan dalam bentuk solenoid. So solenoid ni special, dia dah macam betul-betul macam magnet sebab dia ada kutub utara dan kutub selatan. Okay. So wayar lurus tak ada kutub utara selatan. Coil tak ada kutub utara selatan. Solenoid ada kutub utara selatan. So kali ni korang kena guna genggaman tangan kanan juga. Step nombor 1 masih sama, tengok bateri. Step nombor 2, tandakan current. Yang penting korang kena tengok where is the direction of current on top of the solenoid. So yang ni current dia dari depan ke belakang, depan ke belakang, depan ke belakang. So jari kita akan, jari yang lain depan ke belakang. So ibu jari tunjuk ke kiri, jadi kiri tu adalah utara. Belah sini selatan. Okey, ni ada banyaklah yang kita akan tentukan nanti dekat kertas exam lah. Okey, so dia tak ada kira-kira, dia ada faktor. Kalau nak lagi kuat kuasa magnet, korang boleh tambah arus, increase current. Kuasa magnet dia jadi lagi kuat. Okey. Ataupun belajar elektrik semalam, tambah bateri, VIR, tambah bateri, add more voltage, basically you get more current. Okay. Atau yang kita belajar elektrik semalam, wayar tebal. Kenapa? Wayar tebal, thicker wire, lower resistance, more current. Okay. Kait dengan elektrik semalam yang kita belajar. Nombor 2, lilit lagi banyak. Lagi banyak lilit, lagi banyak current mengalir, lagi banyak arus mengalir, lagi kuat dia punya kuasa magnet. Yang ketiga, kalau untuk solenoid, gunakanlah soft iron core. Sebab dia senang menjadi magnet dan nyah magnet. Okay, bila topik 3.2, dia sambung 3.1. Okay, dia sambung 3.1. Maksud dia, wire yang ada current flow, there will be a magnetic field. Kalau wayar yang ada arus mengalir, dia ada kuasa magnet. Okay, wayar yang ada arus mengalir ada kuasa magnet. Jadi, kalau kita letak magnet yang ada kuasa magnet, yang ada medan magnet, so apa berlaku dekat wayar? So bila dia cuba, rupa-rupanya bila dia letak je, dia turn on je, tekan je on, wayar tu automatik bergerak sendiri. Okay, dia akan bergerak sendiri sama ada bergerak ke atas atau ke bawah. Okay, kalau magnet di atas bawah, okay, wayar ni akan bergerak kiri atau kanan. Maknanya dia takkan bergerak ke arah magnet langsung. Dia akan gerak keluar, atas bawah atau kiri kanan. Okay, macam mana nak tahu dia? Korang akan guna tangan kiri Fleming. Fleming left hand rule. So tapi cikgu nak ajar nanti macam mana tanpa guna tangan. Kita guna lukisan, tak payah guna tangan. Okay, kita guna lukisan, tak payah guna tangan. Kita boleh cari dia punya arah. Alright. So aplikasi dia apa? Aplikasi dia motor. Okay, contohnya macam kipas. Motor kan, kipas. So kipas tu pakai motor dekat atas dia. So bila korang on je switch, so current pun mengalir. Electrical energy, current pun mengalir. And kipas pun akan start berpusing. Okay, arah pusingan ni nanti kita cerita. Okay, so yang pertama antara yang selalu buat korang confuse adalah dua ni. Motor dan juga generator. Penjana. Okay, motor and generator. Motor dia mesti ada bateri. Okay, motor mesti ada bateri. Generator tak ada sebab generator topik 3.3.
So generator dia akan letak galvanometer atau dia letak, korang belajar dalam elektronik, CRO, cathode ray oscilloscope. Okay, tapi selalunya dia akan letak kat sini galvanometer. Okay, so ada beza motor and generator. Okay, generator konsep 3.3. Oh 3.2 ni sorry ada satu lagi. 3.2 pun ada faktor, dia tak ada formula. So macam mana nak bagi kuat force? Kalau kata motor tadi nak bagi motor pusing lagi laju, ada 3 cara juga. Increase current sama macam 3.1, increase number of turn tambah lilitan macam 3.1, guna magnet lebih kuat. Yang ni tak macam 3.1. So guna magnet yang lebih kuat. Okay, kalau 3.1 tadi, nombor 3 dia use soft iron core, guna teras besi lembut. Okay. Satu soalan yang suka tanya dalam kertas 2 ataupun dalam trial adalah kalau contohnya motor tu ataupun wayar tu tertolak ke atas. Okay, kalau motor tu pusing arah jam, macam mana kita nak tukar daripada tertolak ke atas, wayar turun ke bawah? Atau kalau motor tadi dah berpusing arah jam, nak tukar pusing lawan jam. Ada 2 cara. Sama ada kita tukar kedudukan bateri atau kita tukar kutub magnet. Okay, atau jangan buat dua-dua. Okay, jangan buat dua-dua. Tukar kedudukan bateri tu macam mana? Tukar kedudukan bateri tu maksudnya instead of macam ni, positif duduk belah kiri, kita tukar positif duduk belah kanan. Tukar kedudukan bateri. Okay, position of the battery. So itu akan ubah dia punya pusingan. Kalau arah jam, dia pusing tukar arah lawan jam. Alright. So untuk motor, okay, untuk motor ataupun topik ni, sekarang kita akan tengok soalan lah. Cikgu slow sikit, saya tak berapa faham. Okay, yang mana? Okay, so ni sampai 3.2. Okay, 3.2 dia mesti ada magnet, ada wayar, ada bateri. Okay, ada magnet, ada wayar, ada bateri. Kadang-kadang dia tak ada gambar bateri, tapi dia tulis current. Okay, tulis current. Itu pun maksudnya ada bateri lah. Okay. Beza 3.2 dengan 3.3 pula. Okay, 3.1. Kita tengok, cikgu cuba recap balik 3.1. 3.1 ada current mengalir. Yang semalam korang belajar. Kalau semalam kita tak belajar benda ni. Semalam yang kita belajar bateri ni bagi tenaga per charge. Lepas tu bila dah bagi tenaga, charge boleh gerak. So kita kira current tu berapa banyak charge yang mengalir dalam 1 saat. Tu semalam. So hari ni rupa-rupanya bila ada current, wayar tu ada kuasa magnet. Tu hari ni. Semalam tak sentuh pun wayar tu ada kuasa magnet. Tak ada. Semalam kita kira berapa voltage, berapa current, berapa kuasa, berapa tenaga. Okay. Tu semalam elektrik. So hari ni kaitan dia rupa-rupanya wayar tu kalau ada current mengalir, ada arus mengalir, dia ada kuasa magnet. Alright. Bila masuk 3.2, sebab kita dah tahu bila ada bateri kat sini, ada current. And ikut topik 3.1, bila ada current, wayar ni ada kuasa magnet. Lepas tu kita letak magnet. Sekarang ada berapa kuasa magnet? Ada berapa medan magnet? Ada berapa magnetic field? Korang akan ada 2 magnetic field. Satu daripada wayar tu sendiri, bila ada current mengalir, bila ada arus mengalir. Kedua, from a magnet itself, daripada magnet. So bila korang ada 2 kuasa magnet, dia akan terhasil kawasan yang kuat dia punya kuasa magnet, ada kawasan yang lemah dia punya kuasa magnet. So apa yang berlaku? Wayar tu akan tertolak ke arah yang lemah. Okay, ke arah yang lemah. Right. Contoh, cikgu tak nak pakai tangan. Buat contoh kat sini alang-alang sebelum masuk soalan. So current dia kalau anak panah ke arah kita macam ni, ini kita tanda dot. Kalau current dia, arus dia anak panah ke dalam, ini kita tanda X. Okay, tengok anak panah. Anak panah current, kalau ikut gambar ni, dari belakang ke depan. So, kita nak tanda apa? Kita nak tanda X ke, kita nak tanda dot?
So kita tanda, ikutkan gambar atas ni, kita tanda dot. Sebab arrow dia yang dekat sini. Yang penting yang dekat magnet bukan kat bateri ni. Bateri ni kita nak tengok. Kita nak tengok yang antara magnet tu current dia ke mana. So bila current dia ke depan, korang tanda dot. Okay, korang tanda dot. Okay, so cikgu pun tanda dot. So tadi kita belajar 3.1, kalau dot, dia punya medan magnet, magnetic field, lawan jam. Okay, lawan jam. Ini cikgu lukis ni adalah magnetic field, medan magnet. Okay, so medan magnet untuk wayar. Tapi kita ada magnet juga, utara dengan selatan. So untuk magnet, magnet punya magnetic field sentiasa utara ke selatan. Okay, dia mesti utara pergi selatan. Utara pergi selatan. So sekarang korang tengok ada dua warna kat situ. Warna merah dengan warna purple. Warna merah dengan warna purple tu adalah magnetic field. Medan magnet. So apa jadi? Okay. Nak pandang bawah salah. Right, sorry. Okay. Apa yang jadi utara ke selatan? So kita tengok bahagian atas. Anak panah dia berlawanan arah. Bahagian bawah anak panah dia sama arah. Menunjukkan bawah kuat, atas tu lemah. So wayar ni tertolak ke arah atas. Dia akan tertolak ke arah anak panah yang tak sama. Itu dari situ kita boleh cari dia punya force. Korang tak perlu lagi pakai tangan. Sekarang kita buat latihan, kita akan nampak lagi tak payah pakai tangan. Okay. Bila masuk yang tu, topik 3.3 dia fikir pula. Okay, dia fikir pula. Topik pertama, dari current produce magnet. Topik pertama. Topik kedua, bila dia letak sekali magnet dengan current yang produce magnet, letak sekali ada force, ada daya membuatkan wayar tu bergerak. Okay. Kalau 3.3 pula macam ni. Kalau current boleh produce magnet, boleh tak magnet produce current? Jawapannya boleh. Itulah 3.3. Cuma macam mana nak produce current? Kita produce current mesti potong magnetic flux. Mesti potong medan magnet. Okay, macam mana nak potong? Sekarang ni, wayar ni tak ada current. Okay, wayar ni tak ada current. So, wayar ni tak ada magnetic field. Yang ada hanyalah daripada magnet utara ke selatan je magnetic field dia. Jadi, kita ambil wayar ni, kita yang gerakkan. Potong ke atas atau potong ke bawah. Bila kita potong, akan ada current yang terhasil. So, contoh macam ni, current dia terhasil bergerak ke belakang. And galvanometer terpesong. Bila galvanometer terpesong, maksudnya ada current. Okey, itu 3.3. Okay, cuma 3.3 ni nanti kita cerita lagi pasal dua law Faraday dengan Lenz. Kalau percubaan, ini soalan yang popular. Okay, SPM ni tak berapa popular lah. Okay, dua popular kat sini, hukum Faraday, hukum Lenz. Okay, hukum Faraday, hukum Lenz. Alright, so dia punya aplikasi generator. Untuk level SPM, korang hanya perlu tengok beza generator tu apa. Beza dia. Kalau direct current, dia pakai commutator. Kalau alternating current, arus ulang-alik, dia pakai slip ring. Bahasa Melayunya gelang gelincir. So, dia akan dapat dua graf berbeza. Okay, ni korang akan belajar lagi detail bila belajar elektronik pula. Alright. So, kita tengok satu persatu. Cikgu pergi buku yang baru dululah. Okay. Soalan dia kalau SPM, kebanyakan soalan adalah faktor. Tu yang cikgu boleh kata. Kebanyakan soalan adalah faktor. So korang memang kena ingat dia punya faktor. Faktor 3.1 apa, faktor 3.2 apa, faktor 3.3 apa. For this chapter, to be honest, is not that hard untuk SPM. Dia lebih susah bila trial. Okay, untuk bab ni dia lebih susah bila trial. Okay, contoh dia kat sini. Okay, yang ini topik 1. Sebab apa? Cikgu hanya nampak wayar and ada anak panah tu current. Tak ada gambar magnet. Okay, tak ada gambar magnet. So bila ada wire, ada current, it will produce magnetic field. Dia akan menghasilkan medan magnet. Cuma dia tanya corak macam mana medan magnet tu. Okay. So yang korang kena ingat, sekarang ni semua gambar ni current dia dari atas ke bawah.
Okay, dari atas ke bawah. So atas ke bawah bermaksud dia masuk. Masuk kita akan tanda X. So dari atas ke bawah masuk. So bila tanda X, X apa yang kita kena ingat? X arah jam. Clockwise, arah jam. So dia akan jadi bulat, 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 bulat tapi arah jam. So jawapannya yang menunjukkan arah jam adalah A. Kalau B ni, ini lawan jam. Okay, kalau lawan jam, sepatutnya current dia dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Okay, jawapan yang possible pun A dengan B je. C dengan D ni tak wujud. Dia tak jadi spiral. Okay, dia tak jadi spiral. Dia akan jadi bulat-bulat. Okay, sama ada arah jam atau lawan jam. Okay, ni 3.1. Alright. Bila yang ini ada magnet. Bila ada magnet, ini bukan 3.1. Ini ada magnet, lepas tu ada X. So X, lepas tu dia bagi tahu arah gerakan. Ni maksudnya X ni sebenarnya wayar. Okay, kalau cikgu nak lukis dia sebenarnya wayar macam ni. Bila dia kata X, maksudnya current dia masuk. Current dia dari depan ke belakang. Ingat kalau current macam ni, ini kita tanda X. Kalau dari belakang ke depan, ini kita tanda dot. So kalau cikgu nak cuba lengkapkan gambar ni jadi lita, dia lebih kurang macam ada wayar macam ni. Okay, and bateri dia, susunan bateri dia macam mana? Susunan bateri dia positif kat depan, negatif kat belakang. Sebab apa? Bila positif kat depan, negatif kat belakang, baru current ni lalu sini, current masuk. Alright. So clear tak yang ni? Sebelum cikgu sambung lagi. Dapat Dapat tak yang ni? Okay. So bila ini 3.2, step pertama sebenarnya adalah kalau dia bagi gambar lita, kalau trial dia suka bagi gambar lita, dia tak bagi mudah macam ni. Dia tak ada baik hati bubuh X kat sini, tak ada. Dia bagi gambar lita. So korang step pertama tengok ni dulu. Kalau dekat magnet tu, di antara magnet tu current dia ke belakang, tanda X. Kalau current dia dari belakang ke depan, tanda dot, nombor 1. Step nombor 2, bila dah tanda, macam ni kiranya soalan ni dah agak mudah lah. Dah tanda. Okay, kita nak tengok betul ke dia tolak ke bawah. Okay, just yang nak buktikan. So dia jadi ni. Utara ke selatan. Utara ke selatan. Ini untuk magnet. Untuk arah jam, untuk clockwise, untuk X, kita akan jadi arah jam. So kita buat perbandingan. Bahagian atas, anak panah dia sama arah. So bahagian atas ni, medan magnetnya lebih kuat. Stronger magnetic field. Compact dekat bawah ni, wayar tolak bawah. Okay, bila kita nak lukis, macam mana? Okay, bila kita nak tunjukkan atas kuat, bawah lemah, kita kena lukis banyak garisan ke atas, sikit garisan dekat bawah. So jawapannya adalah C. Kalau kita ambil B, B ni maksudnya bawah ni banyak garisan, bawah ni yang kuat. Atas ni yang lemah. Kalau kita buat macam ni, macam kita kata dia tertolak ke atas. Padahal gambar tadi tertolak ke bawah. Okay, kenapa tak boleh ambil A? Sebab dia buat arah ni tak sama. Dia mesti dari utara ke selatan. Okay, arrow dia mesti utara ke selatan. So ni pun arah dia tak sama. Alright, clear? .2. Okay. So kita pergi next. Right. So korang tengok kat sini untuk soalan SPM, nombor 3 dengan nombor 5 ni, dua-dua adalah wayar lurus. So bila wayar lurus, ini 3.1. Tak ada magnet kat sini, ini 3.1. So step dia sentiasa tanda dulu current. Yang penting dekat sini, current dia ke mana? Current dia turun ke bawah. So bila current turun ke bawah, maksudnya masuk. Masuk tanda X. Kalau tanda X, magnetic field will be clockwise. Arah jam. So kompas mana menunjukkan arah medan magnet yang betul?
So kompas yang menunjukkan betul adalah kompas A. Kompas B ni sepatutnya arah bawah. Kompas C ni sepatutnya ke kiri. Kompas D ni sepatutnya ke atas. Gitu dia punya ni. Sama juga bila dia ulang soalan yang sama 2015. Tadi 2013. 2015 soalannya sama juga. Okay. Bezanya terbalik, bateri duduk belah sini je. Tadi bateri duduk belah kanan, sekarang bateri letak belah kiri. Sama juga step dia. Straight, 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 turun ke bawah. So turun ke bawah kita tanda X. So bila X arah jam. So untuk dapat arah jam, kompas P ni kena tunjuk bawah. Kompas Q kena tunjuk ke kiri. Kalau ada kompas kat sini, tunjuk atas. Kompas belah atas, tunjuk kanan. Okay. Tapi kalau kita off, tutup switch, tak ada current, semua kompas akan tunjuk satu arah yang sama. Utara bumi. Okay, utara bumi. If you switch off, all the compass show the same direction, utara bumi. Tapi kalau korang on, dia akan ikut arah jam atau lawan jam. Bergantung on how you arrange the battery. Sama ada dari atas ke bawah atau bawah ke atas. So P anak panah dia ke bawah, and Q anak panah dia ke kiri. Okey. Soalan daripada kawan korang. Cikgu, jenis wayar mempengaruhi tak kekuatan medan magnet? Okey. So pada pandangan korang, jenis wayar mempengaruhi ke tak? Jenis wayar mempengaruhi rintangan. So bila rintangan mempengaruhi arus, current. Okay, basically kalau ada higher resistance, korang akan ada lower current. So bahasa mudahnya mempengaruhi. Cuma dia tak tulislah jenis wire. So yang mempengaruhi dia, yang betul-betul mempengaruhi dia adalah amount of current. Current lah, current. So apa-apa yang relate to current, contoh macam resistance, tebal wayar, wayar nipis, wayar tebal, wayar panjang, wayar pendek, itu semua efek. Okay, clear eh? So jenis mempengaruhi jugalah. Cuma selalu dia tak tulis jenis. Okay. So 2000 ni 2000 apa? 2014 dia tanya mana je peraturan. Okay, peraturan which rule is used to determine magnetic field around a straight wire. Menentukan medan magnet dekat wayar lurus. Okay, kita guna apa? Wayar lurus tadi kita guna apa? Kita guna right hand grip rule. Okay, jawapan D untuk topik 3.1. Jawapan B, Fleming left hand rule, peraturan tangan kiri Fleming, ini kita pakai 3.2. Okay, Fleming right hand rule, peraturan tangan kanan Fleming, ni pakai 3.3. A kita tak pakai. Kalau jawab A, tak masuk kelas. Okay. A ni memang tak ada, kita ada 3 je. Okay, soalan sama, so dia bagi ni medan magnet, lepas tu dia tanda X, yang kita belajar patutnya X arah jam. Okay, dia tanya mana yang digunakan, so kita guna genggaman tangan kanan. Right, so itu yang ni, kita cuba cari jawab soalan yang ni sikit. Okay, tu untuk ni lah, tu paper 1. Okay, untuk SPM yang lama pun, korang tengok dia punya ni tak adalah perbezaan sangat. Cuma SPM yang baru 2011 sampai 2018, dekat sini kita tak nampak soalan yang berkait dengan solenoid. Okay, solenoid. So 3.1, okay, 3.1 antara yang popular keluar trial adalah solenoid. Okay, tapi soalan yang lama ada pasal solenoid. Contohnya macam ni. Sekejap cikgu kelas petang ni tajuk elektromagnet saya tak nak join sekejap. Okey, sekejap. Siapa lagi tak dapat? Okey, alright. Tu ada yang mesti.
Okay, line kurang baik. Alright. So contohnya kat sini, ni soalan SPM yang lama. So bezanya kalau tengok 2011 sampai 2018 tadi, tak ada soalan solenoid. Asyik wayar lurus, wayar lurus, wayar lurus. Lepas tu tak ada soalan gegelung macam ni. Okay, tak ada soalan gegelung. Itu yang tak ada dalam SPM yang baru lah. So yang lama ada. Okay, tapi soalan dia pun masih sama. Ini solenoid. Okay, lepas tu dia tanya peraturan mana. Okay, genggaman tangan kanan. Lepas tu contohnya yang ini elektromagnet. Dia tanya mana faktor yang tidak mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Which factor do not influence. Okay, yang tak influence adalah, okay, macam tadi soalan kawan awak dia tanya, jenis bahan tu, jenis wayar tu mempengaruhi tak? Jenis wayar tak mempengaruhi. Bahan dawai ataupun wayar tu mempengaruhi. Yang tak mempengaruhi penebat dia. Kan kalau korang ada wayar, luar tu kan kita balut dengan yang korang supaya korang boleh pegang. Yang tu tak mempengaruhi. Wayar dalam dia mempengaruhi. Okay, bilangan litan, current, tu mempengaruhi. Okay. So at the end samalah, dia akan tanya contohnya macam ni, ini eksperimen. Okay, eksperimen paper 3 untuk elektromagnet, ni eksperimen dia. Okay, ni eksperimen dia. So dia tanya macam mana kita nak tambah bilangan klip kertas. So bilangan klip kertas nak tambah. Maksudnya dia tanya faktor. Ada 3 je faktor. Increase current, increase number of turn, tambah bilangan litan. So sini dia suruh reduce, salah. And then satu lagi guna soft iron core. Okay, yang dekat sini guna dawai yang tak bertebat, ini tak ada pun dalam faktor tadi. Okay, guna dawai halus ada efek dia. Okay, apa efek dia? Semalam kita belajar. Kalau dawai yang halus, rintangan dia tinggi. Kalau rintangan dia tinggi, current yang akan mengalir lower current, arus dia sikit. So jawapan dia D. Okay, itulah dia. Dia tak ada apa-apa yang ni sangat. Okay, so kita pergi kepada 3.2. Dapat tak 3.1? Clear tak 3.1? So kalau SPM lah. SPM dia lebih mudah. Topik ni lebih mudah berbanding trial. Okay, 3.2. Right. So 3.2 macam Cuk cakap. Pertama dia mesti ada magnet. Ada gambar magnet. Ada wayar. And ada current. So dekat sini cukup tiga-tiga. You have a battery here. You have magnet. And then ada wayar ni lah. Lepas tu tengah-tengah ni konduktor. Okay. Soalan dia, satu konduktor lurus diletakkan dalam medan magnet. Kedua-dua spring lembut memanjang apabila switch dipasang. So dia tekan on je, spring tu memanjang. Maksudnya wayar ni, konduktor ni tertolak ke bawah. Sebab tu spring tu memanjang. Okay, sebab tu spring tu memanjang. Kalau kita nak check boleh, kita check. First, tanda dulu current. Okay, so current dia bergerak ke arah sini. Right. Cuba kita pandang dari depan ni. Kita pandang dari sini. So kalau kita pandang dari sini, current dia dari belah sana ke arah mata kita. So itu umpama dia keluar. Okay, dari belakang dia ke arah mata kita, so dia keluar. Keluar, kita tanda dot. And then magnet tu utara duduk belah sini. Selatan duduk belah sini. Okay, untuk magnet, magnetic field, medan magnet dia utara pergi selatan. Untuk wire, bulat, lawan jam. Lawan jam. Okay, so cikgu dah proof kat sini. Atas ni arah dia sama. Bawah ni arah dia berlawanan. So dia tertolak ke bawah. So wire ni tertolak ke bawah. So bila dia tertolak ke bawah, spring tu panjang. Okay. Tapi soalan dia mudah je. Mana yang akan mengurangkan pemanjangan? Okay. So kalau yang mengurangkan pemanjangan, maksudnya dia nak tambah force ke, dia nak kurangkan force? Dia nak tambah force ke, dia nak kurangkan force? Cuba fikir. Okay, pada pandangan korang.
Dia nak kurangkan, spring tu memanjang ke bawah, dia nak kurangkan pemanjangan dia, maknanya dia nak kurangkan force. So kalau dia nak kurangkan force, masih tengok 3 faktor. Tapi faktor yang Cuk bagi tadi tu semua nak tambah force. Kalau nak kurangkan force, terbalik. Kalau use stronger magnet ni akan tambah force. Okay. Guna konduktor tebal. Konduktor tebal macam mana? Okay. Kalau kita guna konduktor tebal, kita belajar elektrik semalam. Kalau wayar tebal, rintangan rendah. So there will be more current. When you have more current, you will get more force. Daya lagi besar. Okay. Increase number of battery. Tambah bateri, semalam belajar elektrik. Tambah voltan. Formula VIR, tambah voltan, automatik, tambah arus. Sebab semalam kita belajar hukum Ohm, it is directly proportional, berkadar terus. Tambah voltan, tambah arus. Tambah arus, tambahlah force. Yang salahnya yang dapat kurangkan bila kita tambah jarak antara magnet. Magnet tu kita jauhkan. So bila kita jauhkan, apa yang kita buat sebenarnya? Kita guna orang kata apa? Less strength of magnetic field. Okay, kita mengurangkan kekuatan medan magnet. So magnet, kalau korang magnet, dekat korang rasa dia kena tarik. Kalau jauh tak rasa. Okay, so you increase the distance. Okay. So at the end dia tanya faktor sekali lagi. Ini dia on je, wayar ni tertolak keluar. Okay. Sekali lagi dia tanya, kalau nak tambah sudut ni, bahasa mudahnya nak tolak lagi ke atas, nak tolak lagi tinggi. Apa dia perlu buat? Okay. So nak tolak lagi tinggi, tambahlah force. Okay. So bila tambah force, boleh increase current. Okay. Kalau C, tambah rintangan, current dia sikit. Tambah jarak antara kutub, nanti dia punya magnet jadi lagi lemah. So kalau kita buat B pula, kalau buat B apa jadi? Buat B ni akan tukar arah. So kalau kita on, dia tertolak keluar, kita tukar magnet, wayar tu akan tertolak ke dalam. Okay. Untuk tukar arah ada 2 cara. Okay. Untuk tukar arah ada 2 cara. Tukar kedudukan magnet ni, tadi utara kat bawah, selatan kat atas, kita tukar dia punya kedudukan. And kedua, kita boleh tukar juga bateri tu. Instead of positif kat belakang, kita tukar positif kat depan. So kalau kita tukar, yang cikgu bulatkan warna biru, apa jadi? Wayar tu bukan tertolak keluar. Bukan berayun keluar, dia berayun ke dalam. Itu tukar arah. Okey. Okey. Ini antara soalan yang ramai student terperangkap 2013. Okey, bila dia tengok, oh ni ada wayar, ada magnet, ada bateri, oh dia ingat ni 3.2. Ini perangkap, ini sebenarnya 3.1. Okey, ini 3.1 untuk solenoid. Okey, ini 3.1 solenoid. So, step nombor 1, 3.1. Step nombor 1, sentiasa tengok current. Positif. Negatif. So, current flow dari positif ke negatif. Okay, bila tengok current flow, yang penting dekat atas solenoid. So, dekat atas solenoid ni, current dia dari depan ke belakang, depan ke belakang, depan ke belakang. So, you use your right hand grip. Okay, cikgu lukis, right hand grip kita akan jadi ni, depan ke belakang. Depan ke belakang. So, ibu jari tunjuk utara. Sebelah sini adalah selatan. Mana arah yang ibu jari tunjuk, itu jadi utara. So, solenoid ni sekarang belah kiri utara, belah kanan selatan. Okay. So, magnet selatan, magnet utara, dia akan attract, tertarik. Selatan, jumpa selatan, ini akan repel, menolak. Ni contoh 2013 ni ramai tertipu sebab ingat 3.2 tapi rupanya 3.1.
So apa jadi kepada magnet? Magnet P bergerak ke arah solenoid, magnet Q bergerak menjauhi. So P move towards solenoid and Q move away. Okay, clear? Ada sebarang persoalan 3.2? Tak ada formula Korang akan tengok sini tak ada formula. Kalau kita pergi kertas 2 sekalipun. Okay, ada sebarang soalan yang korang nak tanya? Cuba bagi ruang dulu. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okay. Oh, 27 orang ni. Okay, thank you. Sekejap. Ni ada lagi yang tak masuk ni. Nanti cikgu check. Attendant. Okay, 3 point paper 2. Alright. So dekat sini paper 2 korang boleh nampak dia ada 5 subtopik sebenarnya. Okay, 5 subtopik. Okay, ada 5 subtopik kat situ. So yang banyak masuk paper 2 adalah 3.1. 3.1 banyak masuk. 3.2 yang ada magnet, ada wayar tadi, ada sikit je ni. Okay, induction aruhan. Sekejap lagi kita tengok aruhan. And transformer. Okay, transformer. Penghantaran elektrik. Okay, so bila kita tengok yang dekat sini, ni adalah 3.1. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 banyak markah tau, 8. Cikgu banyak, bab ni banyak keluar dekat paper 1 ke paper 2. Okay. Paper 1, semua subtopik tadi memang keluar. Satu soalan. Okay, kalau paper 1, kita tunjuk balik setiap tahun dia akan cuba keluarkan semua. Okay, see kat sini. Setiap tahun dia akan cuba keluarkan semua subtopik lah. Semua subtopik. Contoh macam ni, topik 2 tak ada. Topik 2 tak ada. Topik 2 tak ada. Okay. Tapi korang nampak setiap tahun dia akan cuba keluarkan semua. Paper 1. Paper 2, kalau yang popular adalah 3.1. Okay, popular 3.1. Yes, kalau korang jawab trial, yang suka keluar trial, 3.3, 3.2. Trial. Trial suka keluar 3.3, 3.2. Sebab tu, saya selalu cakap, yang keluar SPM dengan keluar trial berbeza. So kalau korang nak fokus SPM, buat soalan pasir. Kalau korang nak fokus untuk trial, buat soalan trial. Kalau trial, ini suka keluar ni. Trial. Okay, trial suka keluar yang ni. Dia tukarlah gambar, magnet berubah lah. Dia buat ni, sekarang cikgu tunjuk. Kalau ada masa kan cikgu tunjuk. Tu untuk trial. Okay. So ni transformer. Okay, yang ini 3.1 lah. Okay. Nombor 6. Nombor 6, markah dia 8 markah. Ini 2012. So dia buat gambar macam ni. Kadang sebab gambar ni nampak ni, so student agak confused. So tengok ni positif, sini negatif. Tapi cikgu bukan soalan trial is apa yang cikgu aim keluar for SPM. Okay. So, right. So I hate to state this. Dia macam ni, contoh antara soalan yang suka keluar trial, contoh spring. Spring boleh kata kebanyakan trial akan keluar. Every year ulang spring. Tapi cikgu sebagai orang yang tengok soalan SPM, tengok soalan trial, soalan SPM yang keluar SPM paper 2 untuk spring baru sekali. 2013. Okay, paper 2. Lepas tu sama juga dengan elektromagnet. Elektromagnet kalau yang keluar trial, kadang-kadang keluar pasal generator, suruh korang lukis graf. Lepas tu yang keluar dalam trial pasal apa? Faraday's law, Lenz law, trial. Hukum Faraday, hukum Lenz, ada beza bentuk soalan dia lah. Tapi untuk SPM tak ada. Itu yang macam kalau sebab cikgu tengok soalan dari 2005 sampai 2000 tahun lepas lah, 2019. So kita boleh nampak trend tu lah. Nampak trend dia. Okay. So macam ni, ini 3.1. Okay, 3.1. Right.
Kalau tengok 31, kalau 3.2 dia macam mana? 3.2 dia, ni 3.1, nak tunjuk ni 3.1. Lepas tu tahun 2014, soalan nombor 1 pun 3.1. Okay. Ni, walaupun dia tulis kat sini 3.2, ni soalan nombor 8, dia tulis topik tu 3.2. Tapi kalau kita tengok soalan awal, bahagian A ni, ini 3.1. Okay. And korang boleh nampak, tadi wayar lurus, yang ni wayar lurus, yang ni eksperimen. Okay. So, untuk trial, antara yang popular, solenoid. Untuk trial, yang popular solenoid. Kan 3.1 ada 3, wayar lurus, coil dengan solenoid. So, trial suka keluar solenoid. Okay. Lepas tu 3.2 dia kat mana? Ni 3.2 dia. Okay, inilah 3.2 dia. 3.2 dia adalah dekat sini. Sebab ini motor. Maknanya soalan ni adalah campur 3.1 and 3.2. So 3.2 dekat motor ni. Nak pilih motor yang mana? Okay. So kalau kita nak fokus kat 3.2 kat sini, diagram show 3 electric motor, design XYZ. Okay. Lepas tu dia ada motor XYZ. So motor ni 3.2. Maksudnya bila kita on je bateri, baru kipas tu pusing. Okay. So soalan dia akan tanya, sebab ni nombor 8. Nombor 8 markah dia, bahagian ni 7 markah. Yang pilih-pilih ni 7 markah. So korang study karakter, bagi tahu bilangan lilitan berapa, alasan 2. Bilangan bateri alasan 2 markah. Bentuk dengan alasan 2 markah. Mana yang sesuai? Bagi tahu yang sesuai dah 7 daripada 12. Okey, daripada 12 markah, 7 markah kat bahagian ni. Okey. So, bila dia kata bateri, tengok bateri. Yang ni ada 3 bateri. Yang ni ada 1, tak nak. Yang ni ada 3. Okay. Masalah reason dia. Reason dia kalau bateri, nak bagi reason apa? Okay. Apa reason kalau nak bagi bilangan bateri? Okay, kau nak tulis apa dulu? Kalau bilangan bateri, ini dekat muka surat 243. Okay, 243, 2011-2018. Okay, apa alasan kita bubuh bateri? 3. Okay, kita nak tulis apa? Kita nak tulis 3 ke? Kita nak tulis higher number of battery? Okay, nak tulis mana? Kau nak tulis 3 bateri ke higher number of battery? Okay. Alright. Kalau boleh, kita jangan bubuh nombor dulu. Kita bubuh higher number. Okay, jangan bubuh nombor dia bagi. So, memang bateri kat situ 3. Tapi number of battery yang kita pilih, maksudnya, kena pilih bateri yang banyak macam tu. Kenapa pilih bateri yang banyak? Apa alasan korang? Apa efek bateri kepada konsep 3.2? Okay. Higher voltage. Okay, higher voltage. Boleh tambah sikit. Produce higher current. Sebab dia punya faktor current. So apa-apa yang boleh tambah current, tambah bateri, tambah voltage, tambah current. So voltan tinggi menghasilkan arus yang tinggi. Okay, itu bateri. Right. Lagi beza dia adalah number of turn, bilangan lilitan. Ada 50, ada 10, ada 50. Okay. So kita nak tulis number of turn dia 50 ke higher number of turn. Kita tak tulis nombor, kita tulis number of turn, higher number of turn. Okay. Number of turn higher. Kenapa? Okay. Persoalan dia kenapa? Number of turn tu dekat sini, ni, kat sini kita lilit banyak-banyak. Kenapa? Kenapa yang lilit banyak lagi better daripada lilit sikit? Elektromagnet lebih kuat. Okay.
Boleh terima elektromagnet lebih kuat. Okey, bila kita dia macam ni, bila kita lilit wayar banyak, setiap wayar yang kita lilit tu ada current flow. Okey, setiap wayar yang kita lilit tu ada current flow. So bila ada current flow, kita akan produce stronger magnetic field. Allah, apa yang masuk dalam mata aku ni? Stronger magnetic field. Medan magnet menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Okey. Dapat? Right. Sekarang baru kita benda yang paling penting kat sini, bentuk. Bentuk magnet ni rectangle. Bentuk segi empat. Magnet kat sini berbentuk semi circular, semi bulatan. Okey, magnet mana kita nak ambil? Semi bulatan atau segi empat? Semi bulatan. Kenapa? Okey, kenapa semi bulatan? Right. So, kalau kita ada semi bulatan, kita buat macam ni. Katalah ni utara. Sini selatan. Okey. Lepas tu kita ada motor tadilah, coil. Okey, coil. So, coil ni akan pusing macam mana? Dia akan pusing bila kita on. Kena faham macam ni? Bila kita on, ada bateri kan? Okay. So, bila kita on, benda ni akan berpusing. Kata dia pusing arah jam. Okay. Pusingan, bentuk dia bulat tau. Bentuk dia bulat. Jadi, kalau kita ada magnet macam ni, and benda ni berpusing bulat, okay, benda ni pusing bulat, dia akan jadi macam ni. Ini punya jarak magnetic field dia tak sama. Ada yang rapat, ada yang jauh. Ada yang rapat, ada yang jauh. So, efek dia nanti, dia punya medan magnet tu sebab sekejap bila rapat kuat, bila jauh dia orang kata apa, magnetic field dia lemah. So dia pusing tu, laju lepas tu pelan. Laju pelan, laju pelan. So kita tak nak macam tu. Kita nak dia punya magnetic field tu sentiasa sama. So sama je rapat. Okey, yang kita panggil, kenapa kita nak ambil semi bulatan? Sebab dia menghasilkan okay, kalau bahasa Inggerisnya produce, tukang awak tulis betul, radial magnetic field. Dan ataupun boleh juga tulis sekata. Okay. So and then yang sesuai adalah yang atas. So atas ni huruf apa lah? Sekata, masihkan magnet yang sekata, radial magnetic field, huruf dia baru bagi huruf X, Y, Z. So kita pilih Z, X, sorry, X. Okay. Tu contoh 3.2 lah. Dia tak ada 3.2 yang 3.2 je, tak ada. Okay. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, ni 3.4, 3.3 tak ada. Transformer 3.4, itu belum masuk lagi transformer. Okay, ni generation of electricity. Okay, generation of electricity. Okay, transformer, belum masuk lagi transformer. Okay, 3.1, nampak tak? So untuk SPM banyak 3.1. Okay, 3.1. Okay, 3.1. Ni baru ada 3.3. Induction. Okay, induction. So untuk 3.3 induction. Okay. So bila cerita induction, untuk SPM dan trial lah. Sebab trial suka 3.3. So cikgu terang sekali. Okay. So 3.3, korang nak hasilkan current tau. Korang nak hasilkan current. Tapi cara dia macam mana? Kena potong magnetic flux. Kena potong. So ada dua cara nak potong. Satu macam dalam gambar tadi.
dia lepaskan magnet. Okey, ni ha. Dia lepaskan magnet, magnet tu jatuh, gegelung tu tak bergerak, magnet tu jatuh. Okey, magnet tu jatuh. Okey. So magnet bergerak, wayar tak gerak. Atau satu cara lagi adalah kita ada magnet, magnet tak bergerak, kita gerakkan wayar. Okey, magnet tak bergerak, kita gerakkan wayar. Gerakkan wayar ke atas atau ke bawah, ke atas atau ke bawah. Okey, tu dia punya cara. Nak air kat luar tak? Yang kat luar, no, cannot. No, cannot. Nara? Okay, so dua cara nak potong. So macam ni kita nak tahu soalan tu Faraday atau Lenz. Tips dia, cikgu letak kat sini. Please look at the galvanometer. Galvanometer ni special. Kosong dia dekat tengah. Okay, kosong dia dekat tengah. Kosong dia dekat tengah. Okay, so dia boleh pergi kiri, boleh pergi kanan. So galvanometer, the difference between galvanometer and ammeter, galvanometer will give you the magnitude, berapa banyak current dan dia punya direction. Okay, the two things. Galvanometer will give you the direction of current, number one, and the magnitude of current. Current dia banyak ke current dia sikit? Okay, so kalau soalan tu melibatkan Faraday's law ataupun konsep Faraday's law, Faraday cerita, Michael Faraday dia kaji pasal magnitude. Bahasa mudahnya Faraday kata macam ni. Nak banyak current nak kena buat apa? Nak banyak current nak kena buat apa? Faraday kata bahasa mudahnya nak banyak current, if you want more current, magnitude of current, you potong laju-laju. You potong lagi banyak. Sebab dia kata magnitude of current directly proportional to the rate of cutting magnetic flux. Bahasa mudahnya potong banyak, potong laju, banyaklah current. Okay, banyaklah current. So, kalau dia bagi galvanometer, sama arah. Contoh macam ni, dua-dua kiri atau dua-dua kanan, bezanya sikit dengan banyak, itu Faraday's law. So, bila Faraday's ada faktor. Okay, Faraday's ada faktor. Ni faktor dia. Sebab bila ni magnitude, magnitude-nya mengikut hukum Faraday. Faraday's law. Okay, Faraday kata, magnitude of induced current directly proportional to rate of cutting magnetic flux. Magnitude arus aruhan berkadar terus dengan pemotongan flux. Okay. Macam mana kita potong flux magnet tu? Kalau laju, okay, salah satu cara nak laju, drop lagi tinggi. Atau kita guna magnet yang kuat. Maksudnya yang satu jatuhkan satu je magnet. Coil yang kedua jatuhkan dua magnet sekali. Guna magnet yang lagi kuat. Atau yang ketiga, increase number of turn. Okay, increase number of turn. So kalau SPM, yang ni dia fokus kat sini. Faraday. Okay. And Lenz law dia tak cakap pasal magnitude. Dia cerita pasal arah, direction, arah. Okay, arah. So untuk arah, korang tengok dulu macam mana magnet tu bergerak. Magnet tu keluar daripada coil, daripada gegelung, ataupun magnet tu digerakkan masuk. Dia ada beza. Okay, dia ada beza. Kalau magnet tu digerakkan keluar, okay, digerakkan keluar, so Lenz kata direction dia sentiasa always oppose, sentiasa menentang. Maksudnya kalau dia keluar, solenoid ni cuba nak tarik dia balik. So macam mana cuba nak tarik? Tarik kalau kutub solenoid tu berlainan. Okay, sekarang kita akan buat soalan lah. Kalau dia nak masuk ke solenoid, solenoid ni tak nak. So dia cuba tolak. Macam mana solenoid nak cuba tolak? Kutub dia sama. Okay, ni kemudian supaya korang tak confuse kemudian. Cuma nak tunjuk kalau Lenz law mesti galvanometer dia arah lain. Okay, galvanometer dia arah lain. Jadi bila korang nak jawab yang ni, contohnya dekat sini, ini nombor 10, muka surat 250, okay, nombor 10. Pertama, cikgu tahu ini 3.3 sebab ada galvanometer. Okay, bila dah tahu 3.3, korang kena check pula. Ini Faraday ke Lenz? Okay, Faraday ke Lenz? Okay, macam nak tahu Faraday atau Lenz? Cuba tengok gambar dia. Diagram show a bar magnet drop in two different coil from same height. Okay, sama tinggi. Maksudnya dia tak tukar laju. Sebab sama tinggi. Jadi apa yang dia tukar? Okay, pada gambaran korang apa yang dia tukar? So, 3 faktor, same height.
So bahasa mudahnya ni akan ada same speed lah. Okay, faktor pertama dah kena constant. Okay, apa lagi dua faktor? Apa beza gambar ni? Okay, tengok galvanometer dia dua-dua kanan. Dua-dua kanan. Ini galvanometer kanan, ini pun galvanometer kanan. Bezanya ini current dia sikit, ini current dia banyak. So dari situ dah tahu, oh ni Faraday. Faktor pertama dah out. Faktor kedua, number of turn, bilangan lilitan. So itulah yang dia tukar. Okay, bila dia tukar bilangan lilitan, ini dia punya manipulated variable. Okay, responding variable ni lah current ni. Induced current, arus aruhan ni responding variable. So satu lagi yang disamakan adalah strength of magnet. Kekuatan magnet. So dia guna magnet yang sama, jatuh dekat 10.1, magnet yang sama jatuh 10.2. Okay, bila soalan nombor 10, maksudnya tak ada pengiraan. Soalan bab elektromagnet suka keluar nombor 10 sebab nombor 10 tak ada nombor 10 tak ada pengiraan. Nombor 10 bahagian B. Okay, name physical quantity that measured by galvanometer. Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh galvanometer? Galvanometer ukur apa? Okay, galvanometer ukur apa? Galvanometer ukur jawapan korang. Okay, siapa nak cuba? Galvanometer ukur okay. Tak ada nak cuba? Galvanometer ukur apa? Ukur bilangan lilitan? Ukur voltan? Salah. Galvanometer ukur apa? Myra, current. Hampir-hampir lah. Okay, ukur current. Ampere unit. Okay, ampere tak boleh. Direction of current, itu benda yang dia boleh bagi tahulah, dua perkara. Direction dengan ni. Okay, magnitude dia boleh bagi tahu dua-dua. Induced current. Thank you. Ada juga dapat betul. Induced current. Arus aruhan. Okay, penting kena tulis induced. Sebab apa? Sebab induced ni maksud dia, current tu bukan sentiasa ada. Current ni ada waktu jatuh tu tau. Waktu jatuh tu, galvanometer terpesong. Dah sampai bawah je, galvanometer balik kosong. Galvanometer tu dah sampai, magnet dah sampai bawah je, galvanometer kosong balik. Sebab arus tu hanya ada waktu dia potong, waktu dia masuk. Okay, waktu berlaku pemotongan flux. When there is cutting of magnetic flux. Bila dah sampai bawah, magnet dah sampai bawah, dia stop, galvanometer ni pun kosong balik. Okay, sebab tu penting perkataan dia induce. Aruhan. Okay, dia bukan arus. Kalau arus tu macam bateri tadi. Dia bekalkan, dia on je sentiasa ada charge lalu. Sentiasa ada charge lalu. Yang ni tak. Yang ni hanya bila berlaku cutting of magnetic flux. Okay. Bahagian B, ini kalau bahagian B nombor 10, ini macam jawab nombor 5 dengan nombor 6. Bahagian A. Which is soalan bentuk dia adalah banding. So, dia akan bagi dalam ayat terus kat sini. Banding kekuatan magnet. Strength of magnetic field of bar magnet. Number of turn. And size of deflection of galvanometer pointer. So, bandingan yang pertama. Strength of magnetic field of bar magnet. Same. Sama. Okay. Nombor 2. Number of turn. 10.2 as higher number of turn compared to 10.1. Okay. Number 3, size of deflection. Size of deflection
of galvanometer in 10.2 is higher than 10.1 pun boleh. Okay. So tu 3 markah. Okay, 3 markah. So bahasa Melayu dia kat sini lah. Okay. Bahasa Melayunya, kekuatan medan magnet bagi bar magnet adalah sama. Bilangan lilitan gegelung 10.2 lebih banyak dari 10.1. Saiz pemesongan penunjuk galvanometer 10.2 lebih besar dari 10.1. Okay, 3 markah. So campur yang atas tadi dah 4. Okay, 4 markah. Sekarang hubungan. Okay, hubungan dia pertama dia nak hubungan antara number of turn dengan size deflection of galvanometer. Ini perbandingan nombor 1. Nombor 2, number of turn dengan kadar perubahan flux. Okay, nombor 2. And nombor 3, hubungan rate of change, flux and magnitude of induced current. 3. Okay. Bahasa Melayunya, hubungan bilangan lilitan dengan saiz pemesongan galvanometer. Okay, ini nombor 1. Bilangan lilitan dengan kadar perubahan flux. Nombor 2. And hubungan antara kadar perubahan flux dengan magnitude arus aruhan. Okey, siapa nak cuba? 3 markah lagi kat situ. So dah ada 7. Kat situ 7. Nombor 10 markah dia 20. Okey, markah dia 20. Right. So, okay, kita cuba satu-satu. Bilangan lilitan dengan saiz pemesongan. Apa dia punya ayat? Okey, bilangan lilitan dengan saiz pemesongan. Semakin, okey, cikgu buat bahasa Melayu dia dulu. Semakin tinggi bilangan lilitan ataupun semakin banyak bilangan lilitan, the higher the number of turn, the higher the number of turn, bilangan lilitan gegelung. Okay, lepas tu semakin jauh, okay, ataupun saiz, bila pakai saiz semakin tinggi. Okay, semakin jauh ataupun semakin tinggi pemesongan penunjuk galvanometer. Okay, nombor 2, bilangan lilitan dengan kadar perubahan flux magnet. Semakin bertambah bilangan lilitan, semakin tinggi juga. Okay, semakin tinggi kadar perubahan flux magnet. Sebab apa? Bila banyak lilit, sepanjang magnet tu lalu, setiap wayar tu potong magnetic field. Setiap wayar tu potong. So dia akan ada banyak perubahan flux magnet. Okay. Kadar perubahan flux dengan arus, semakin tinggi kadar, okay, semakin tinggi kadar perubahan flux magnet, semakin tinggi magnitude arus aruhan yang terhasil. So jawapan dia semua semakin tinggi-tinggi je lah. Hubungan dia macam berkadar terus. Okay, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Dapat Okay. Ada yang message kenapa tak dapat ke? Okay. Korang okey ke ni? Senyap je, risau pula cikgu. Ke dah pening ke? Macam mana? Okay, tell me. Begitu cikgu. Right, bab ni dia tak ada kira-kira tau. Kira-kira dia dekat transformer je. Okay.
So next, generator, penjana. Penjana. Okay. So dekat sini penjana dia akan ada lebih kurang 3 atau 4 markah. 3 markah. Macam mana penjana berfungsi. Okay, macam mana penjana berfungsi. Alright. So kalau dalam SPM, bahagian ni 3 atau 4 markah ni lah kebat dia. Taklah kebat pun. Sebenarnya ini korang kena, dia lebih kepada aplikasi. Macam mana kita nak cerita benda tu berfungsi macam mana. Kalau kata DC motor macam mana, DC generator macam mana. Okay. So apa yang berlaku adalah kat sini, kenapa dia suka tanya yang ni? Kenapa dia suka tanya ni? DC generator. Sebab korang selalu tertukar dengan DC motor. Okay, beza. Kalau motor, cerita dia lain. Penjana, cerita dia lain. Okay. Kalau motor, alright. Beza motor dengan generator. Okey. Motor, kisah dia bermula dengan arus mengalir. Okey. Kalau motor, kisah dia bermula dengan arus mengalir. Current flow. Okey. Bila kita hidupkan, bila kita on, kita hidupkan, kita on, arus mengalir. Okey. Bila ada arus mengalir, baik, apa tu? Okey, bila ada arus mengalir apa yang jadi? So bila arus mengalir melalui gegelung, current flow through the coil. Ni kira coil lah ni. Ni adalah coil. Okay. So bila ada current flow through the coil, okay, daya magnet mana ke pen? Okay. Apa tu? Medan magnet paduan terbentuk. Okay, bahasa Inggeris dia resultant magnetic field produced. Okay. Perbezaan kekuatan medan magnet menghasilkan daya. Okay. Okay. A different strength of magnetic field produce force. Itu nombor 3. And then force act on the coil produce rotation. Okay. So daya yang bertindak menghasilkan putaran. Okay. Right, so 4 markah. Mula-mula kena cerita arus dulu. So bila ada arus lalu dekat gegelung, so wayar yang dekat gegelung tu ada medan magnet. So bila dia dengan magnet, kita panggil dia resultant magnetic field. Medan magnet paduan terbentuk. So medan magnet paduan macam cakap tadi, ada kawasan yang akan kuat, ada kawasan yang lemah. So perbezaan kekuatan tu menghasilkan daya, produce force.
Okay, menghasilkan daya. So bila dia terhasilnya daya, apa jadi dekat daya tu? Daya tu sebabkan contohnya macam ni. Okay, yang belah sini turun ke bawah. Yang belah bulat ni naik ke atas. So dia terhasillah dia berputar. Daya tu menyebabkan dia berputar. Menyebabkan gegelung tu berputar. Okay, itu motor. Motor. So motor start dengan current. Tapi yang kita nak cerita, dah ke? Boleh ke? Boleh tak yang ni? Cikgu pergi kepada generator pula. Okay. Generator, kita yang pusingkan. Okay, generator kita pusingkan. Maksudnya, kita tak boleh, dia cerita dia jadi terbalik. Dia start dengan berputar dulu. Okay, dia start dengan berputar dulu. Dia bukan start dengan current dulu. Dia start berputar dahulu. So, apa yang berlaku dekat sini? Mula-mula, gegelung berputar. Gegelung berputar di antara magnet. Okay. Oh, ayat ni mula pula. Pemotongan flux magnet berlaku apabila gegelung berputar di antara magnet. Okay. Cutting of magnetic flux happen when coil rotated. Okay. Bila dia berputar. Nombor 1. Okay. So bila dia putar, apa jadi? So ayat nombor 2. This will induce a current. Okay. Ini akan menghasilkan arus aruhan. Okay. Lepas tu, nombor 3, arus aruhan yang terhasil menghidupkan mentol. Okay. Induce current that flow. Okay, induce current that flow lights up the bulb. Okay. Induce current flow lights up the bulb. Okay. So tu beza dia. Beza generator dengan motor. Okay, beza generator dengan motor. So masalah dia yang korang hafal motor, korang pergi tulis dekat generator. Okay, so yang motor, motor. Generator, generator. Okay, motor, motor, generator, generator. So generator generate electric. So dia start dengan rotate and then dia akan cut magnetic flux. So bila cut magnetic flux, current induce, arus terhasil. Arus tu yang mengalir. Okay, mengalir menerusi komutator ke carbon brush ni dan menyebabkan mentol tu menyala. Alright. Dah 23 orang dah. 5 orang dah keluar. Okay. Ada yang sebarang soalan yang kat sini? Clear tak? Dapat ke? Okay. Alright. So beza generator lain, motor lain. Please remember, motor you start with current flow and then magnetic field produce, lepas tu akan ada force. Tapi kalau generator you start dengan cutting magnetic flux, current induce and then baru current flow. Okay, beza beza. Tu dua tu beza. Kalau untuk apa tu? Yang belakang ni adalah transformer lah. Dia suka last kali baru dia masuk transformer.
Okey. Ni contoh satu lagi 2016 nombor 10 juga, nampak tak? Nombor 10 bahagian B. Bahagian B yang popular 3.3. 2016 sekali lagi dia keluar, tapi kali ni kalau boleh tengok 2016 dia tukar apa? Okey, kita tak bincanglah soal ni sebab kita ada cikgu ada satu lagi transformer. Cuma nak tunjukkan apa yang dia suka tanya adalah faktor Faraday. Okey, untuk yang ni dia suka tanya banyak kepada Faraday. Okey, kenapa cikgu kata yang ni Faraday? Sekejap. Astagfirullahalazim, kenapa kau ni tukar pula? Okey, kejap kenapa cikgu kata gambar ni Faraday? Galvanometer dia tak ada terpesong pun lagi, tapi cikgu kata dia Faraday. Sebab apa? Cikgu tak baca soalan lagi, cikgu dah kata dia Faraday. Okay, kenapa? Apa pandangan korang, kenapa cikgu kata soalan ni Faraday? Pertama, cikgu tahu ni 3.3. Sebab ada magnet, ada wayar and galvanometer. Okay, itu cikgu tahu 3.3. Tapi kenapa cikgu kata ni Faraday? Faraday sebab magnet ni dua-dua bergerak jatuh. Okey, bergerak jatuh. So maksudnya dia tak ubah arah tau. Kalau Faraday dia ubah arah, satu magnet bawa keluar, satu magnet masuk, magnet keluar, magnet masuk, itu Lenz, hukum Lenz. Okey, tapi kalau macam ni dua-dua jatuh. Okey, dua-dua jatuh. And dua-dua jatuh patut kata dia Faraday. Sebab apa? Sebab Faraday ada 3 faktor. Faktor dia speed, number of turn, and last kali adalah strength of magnet, kekuatan magnet. Speed, number of turn, strength of magnet. Okay, so kat sini dia tukar speed. Sebab apa? Gambar pertama dia jatuh dekat, gambar kedua dia jatuh tinggi. So yang gambar B tu magnet dia confirm jatuh laju berbanding A. Okay, so dia yang ini Faraday. So bila dia gambar 10 ni 10.1, tengok gambar 10.2. Dia 10.2 tu dapat buktikan cikgu kata dia Faraday. Magnet dia punya current ni ke kanan sikit, yang ni ke kanan banyak. Cuma faktor lain. Okay, cikgu boleh ke soalan gabung Faraday dengan Lenz. Kalau dia bagi gambar, dia akan bagi Faraday dulu. Contohnya Faraday dulu. Habis Faraday, belakang baru ada sikit Lenz. Tapi Lenz tu tak ada kaitan dengan gambar. Atau dia bagi gambar soalan Lenz. Kalau trial lah kan, gambar soalan Lenz. Dekat ujung dia tanya Faraday. Contohnya, dekat ujung dia akan tanya, apakah yang boleh anda lakukan untuk menambahkan pemesongan jarum galvanometer? What can you do to increase the deflection of galvanometer? Ingatlah 3 faktor yang cikgu kata Faraday tadi. Korang boleh tulis increase the strength of magnet, korang boleh tulis increase the number of turn, okay, benda macam tu. Ataupun drop the magnet higher, jatuhkan magnet lagi tinggi. Okay. So itu dulu. And ini transformer. At the end dia akan ada tanya transformer lah. Okay. Ni sekali lagi 2018. Korang tengok 2018. 3 kali kat situ. Korang nampak dia punya soalan. Pun masih lagi Faraday. Okay. Faraday. 2018 pun Faraday. Kenapa Faraday? Dekat sini kalau dia tengok beza dia. Gambar 10.2. Dia ada galvanometer, ada wayar, ada magnet. Magnet ni coil dia banyak. Okey, dia ambil wayar, lilit banyak-banyak, lepas tu gerakkan wayar tu. Gerakkan wayar tu ke bawah. Okey, gambar 10.1 dia ada satu wayar je digerakkan. So galvanometer dia terpesong sikit je, yang bawah ni terpesong banyak. So at the end soalan dia masih lagi Faraday. Faraday, Faraday. And soalan paling popular diulang banyak tahun, soalan prior pun suka keluar. Apa maksud induced current? Apa maksud arus aruhan? So induced current is a current that produce from cutting of magnetic flux. Okay, adalah arus yang terhasil dari pemotongan flux magnet. Okay, dari pemotongan flux magnet. Ni antara yang popular. Kalau dia tanya aruhan elektromagnet,
Aruhan elektromagnet ayat dia nampak macam sama tapi tak sama. Okey, aruhan elektromagnet adalah penghasilan arus aruhan dari pemotongan flux magnet. Okey, penghasilan arus aruhan dari pemotongan flux magnet. Itu kalau aruhan elektromagnet. Kalau arus aruhan, arus yang terhasil dari pemotongan flux magnet. Bunyi dia macam samalah. Okey, itu samalah, compare. So korang akan nampak soalan ni popular duduk bahagian B. Okey, popular duduk bahagian B. And topik terakhir. Okey, boleh ke cikgu ambil masa korang sikit lagi? Ke ada yang nak keluar pergi bermain ke, ada ke? Betul ni cikgu dah jawab guys. Cikgu boleh ke gabung Faraday dengan lens. Dia tak boleh gabung sekali lah. Satu gambar tak boleh buat Faraday dengan lens. Ada Faraday, kalau ada lens saja. Tapi dalam satu soalan dekat ujung dia boleh letak. Lepas lens tiba-tiba ada soalan pasal macam mana nak kuatkan magnet. Yang tu boleh. Okay, last one is transformer. Okay, transformer. Ini bukan Decepticon dengan apa tu, Autobot. Okay. So yang ni jangan risau, yang graf ni kita akan belajar lagi esok. Sebab esok kita akan belajar menukar arus ulang-alik kepada arus terus. Changing alternating current to direct current. So esok kita akan belajar macam mana nak tukar ni. Itu belajar elektronik. Okay, esok. So cikgu akan cerita lagi yang ni. So last one is transformer. Okay. First, transformer kalau dia tanya apply konsep apa? Dia apply konsep 3.3 induction. Okay, dia apply 3.3 electromagnetic induction, aruhan. Aruhan tu kat mana? Aruhan dekat secondary coil. Okay, aruhan dekat sini. Okay, so ni tak adalah tanya dalam SPM, cuma nak bagi faham konsepnya. Yang belah kiri ni primary coil, gegelung primer, dia bukan induction. Gegelung primer ni elektromagnet. Okay, gegelung primer tu elektromagnet. Sebab ada current, ada wire. Tak ada magnet. Maksudnya cikgu tutup ni mana ada magnet? Dia tak ada magnet. So note 31 tu elektromagnet. Okay, transformer mesti sambung dengan alternating current. You cannot use it with direct current. Tak boleh guna direct current, okay? Tak boleh guna direct current. Dia mesti alternating current. Nombor 1. Supaya nanti dekat core ni, soft iron core ni, dia bertukar-tukar kutub. Okay, dia berubah-ubah kutub. Sekejap utara, sekejap selatan. Tapi tu detail sangat cikgu nak cerita. So, bila dia tukar kutub, utara, selatan. Lepas tu dia tukar pula atas, selatan, bawah, utara. So, yang sebelah kanan ni macam induction, aruhan. Okay, berlaku pemotongan flux magnet. Okay, yang untuk level SPM, korang perlu bezakan step up and step down. Mesti sambung alternating current. Mesti sambung alternating current. Nak up, dekat secondary ni lilit banyak-banyak. Kalau nak kurangkan voltage, secondary ni lilit sikit. Okay. So yang penting, formula ni tak payah hafal. Ada dalam senarai. Ada dalam senarai formula. Okay, ada dalam senarai formula. So tak payah hafal. Okay, apa jadi kalau kita guna DC dekat transformer? Transformer tidak berfungsi. Maksudnya, sebab apa? Sebab kalau kita belajar kat sini, transformer, okay, yang kita boleh naikkan voltage dan kurangkan voltage hanyalah alternating current. Kalau direct current, dia punya nilai tu tetap. Tak boleh dinaikkan, tak boleh dikurangkan. So transformer tujuan dia adalah nak naikkan atau kurangkan. So kita tak boleh sambung dengan bateri. Sebab bateri is direct current nilai dia tetap. Okay, nilai dia tetap. Okay, so formula ni dah dalam senarai. Cuma untuk kertas 2, korang kena fokus kat sini. Okay, so untuk pakai formula ni ada syarat. Okay, untuk pakai formula ni ada syarat. Syarat dia adalah korang anggap transformer tu ideal. Bahasa Melayunya transformer unggul. Okay, bahasa Melayunya transformer unggul. Ideal transformer, transformer unggul. So korang anggap berapa power dekat primary, itulah power dekat secondary. Semalam belajar elektrik, power punya formula PVI. Formula elektrik semalam. Power is IV, VI.
So VP, IP sama dengan VSIS sebab ni power primary sama dengan power secondary. Powernya sama. Tapi realitinya tak. Realitinya ada loss. Yang ni korang tolong ingat untuk kertas 2. Kertas 2. So kenapa tenaga hilang dalam transformer? Ada 4 sebab. Sebab bila kita lilit-lilit, wayar tu akan ada rintangan yang tinggi. Kan lilit kan? Kita belajar elektrik, lagi lilit, lagi panjang, rintangan tinggi. So, bila rintangan tinggi, semalam kita belajar, dia akan hasilkan haba, heat. So, untuk atasi dia, kita boleh guna coolant untuk sejukkan balik and kita guna wayar yang tebal. Ni pun belajar semalam. Wayar tebal, lower resistance, more current. Okay. Keduanya, kita nak elakkan arus pusar. Eddy current. Okay. Arus pusar ni dalam core. Okay. Ni dekat core ni. Bila current flow, dekat core ni ada current yang lalu. So current yang lalu dalam core ni namanya eddy current. Ataupun bahasa Melayunya arus pusar. So current yang lalu kat sini, dia boleh terkeluar. Ingat balik current tu apa? Current tu rate of charge flow. Pengaliran charge. So charge tu boleh keluar. Kalau keluar, kita tak nak dia keluar. Kita nak dia duduk dalam core tu je. Jadi kita pakai teras besi lembut berlamina. Insulated. Okay. Laminated soft iron core. Okay. Ataupun insulated soft iron core. Okay. Nombor 3, bila teras tu jadi magnet. Kan cikgu kata primer tu dia adalah konsep elektromagnet. So teras tu akan jadi utara selatan. So bila dia jadi magnet pun akan ada tenaga hilang. So kita guna soft iron core to reduce that. Okay, and last one is magnetic flood leakage. Okay, magnetic flood leakage tu dia punya medan magnet dia terkeluar. Okay, so cara dia kita rapatkan primer dengan sekunder tu, kita rapatkan. Kita lilit berdekatan. Maksudnya yang terbaik adalah primer dengan sekunder tu rapat. Dia rapat. Ni primer, sini sekunder rapat. Supaya tidak ada kebocoran flux. Flood leakage ni kebocoran flux. Itulah dia untuk paper 2. Okay, paper 2. So kalau soalan transformer, sikit je kat sini kita ambil. Yang penting yang selalu keluar SPM antaranya adalah penghantaran elektrik. Okay, penghantaran elektrik. Korang kena tahu kat mana up, kat mana down. Okay, kat mana up, kat mana down. So dalam sistem penghantaran elektrik, okay, transformer yang up sekali sahaja. Okay, up dia sekali sahaja. So daripada power plant, okay, daripada power plant, dia akan step up. Ini yang up. Injak naik. Sekali je up. Daripada 25 ni, dia naik mungkin sampai 132,000 volt. Okay, lepas tu bila nak pergi ke industri berat pakai dalam 11,000 volt. So dia akan down, turunkan voltage. Lepas tu light industry turun lagi. Okay, turun lagi. Contohnya 5,000. Turun lagi. Down lagi. Okay, lepas tu turun lagi 500 volt. Turun lagi rumah 240 volt. So apakah jenis transformer? Sekali sahaja up X ni, yang lain semua down. Transformer memang macam tu. Sekali saja up and then down. Okay. So yang cikgu kata pasal transformer tadi, ni antara contoh dia. Okay, manakah transformer step down, injak turun? So syarat transformer tak boleh sambung bateri. B tak boleh, D tak boleh sebab bateri. So kita cari yang mana down. Yang turun adalah makin sikit lilitan. So jawapannya adalah C, cacing macam tu. Tak boleh sambung bateri Tak boleh sambung bateri. So ni sekali lagi sama juga. Ni bukan 400, ni 40. 40 kilovolt dinaikkan, upkan, naik 132, lepas tu down. Ini sistem penghantaran. Okay. So dia memang
up sekali, down banyak kali. Okay. Right, itu contoh lah. Okay. Kalau step down, mana simbol untuk step down transformer? Syarat pertama, tak boleh sambung bateri. Salah. Okay. Yang ini mesti sambung alternating current, arus ulang alik. So jawapannya A. Okay, gegelung primer mesti sambung arus ulang alik. Okay, primer mesti sambung arus ulang alik. Okay, so itu transformer lah. Mana step down, arus ulang alik, arus ulang alik, arus ulang alik. Okay, semua betul. Tapi dia tanya mana down. Down adalah B. Kalau A ni up. Itu contoh. Okay. Itulah dia untuk yang ni. Apa lagi ya? Yang lain faktor lah. Ni banyak faktor. Faktor. Contohnya ni faktor. Okay, ni ada magnet. Dia ni kan. Lepas tu dia tanya faktor. Okay, 3.3 kalau paper 1 banyak faktor. Okay, induction tadi paper 1 banyak faktor. Magnitude arus bertambah. Macam cuci tadi, magnitude arus. Magnitude adalah Faraday. So, apa 3 faktor untuk hukum Faraday? Okay. So, gerakan relatif dikurangkan. Maksudnya ni gerak slow. Okay, bilangan linitan dikurangkan. Magnitude bagi kekuatan magnet dikurangkan. Rintangan wayar dikurangkan. Okay, mana satu yang korang rasa jawapan yang betul? Untuk tambah current. Okay, kalau untuk 3.3, nak tambah current. Mana satu yang betul supaya dapat tambah current? Ini 3.3. Okay. D. Okay, D lah jawapan dia. Bila rintangan rendah, current dia akan jadi lagi banyak. Right? Okay. So, kalau yang ada keluar, contoh macam ni. Ni sekali lagi bab 3.3 agak. Kita baca dulu ayat dia. Ayat dia kata, the direction of induced current is such that the change produced will be opposed. Arah arus aruhan yang terhasil sentiasa menentang arah daya. Okay, arah. Okay. Arah length. Faraday magnitude. Okay, arah je length. Itu dia punya cara. Okay. So ni sama juga. Okay, ni ada galvanometer, ni ada wayar. So wayar ni kena gerak macam mana? Mesti potong atas bawah. Dia tak boleh kiri kanan, dia tak boleh gerak ke arah magnet, tak boleh. Dia nak potong dia mesti atas bawah. So bila dia nak potong dia tanya, manakah cara nak tambahkan arus? Okay. Macam mana cara nak tambahkan arus? Ni 3.3. Which one? So at the end kalau paper 1 dia banyak faktor lah. Senang kata dia banyak faktor. Untuk SPM untuk SPM. Okay, so mana satu? Which step will increase the magnitude? Okay, so ni yang mana satu? In your opinion. Cuba tengok. Cikgu dah bagi hint 3.3. Okay, kita ambil satu. Wire smaller diameter ni belajar semalam. Kalau diameter kecil, rintangan tinggi, nanti current dia pun sikit. Okay, B pula tambah jarak magnet, itu kita akan kurangkan kekuatan magnet. Move the wire horizontally, mengufuk tak potong. Dia mesti vertically baru dia potong. Okay, and then kalau yang C ni kalau kita buat memang no current pun. Ni kalau buat memang no current, tak ada current langsung. So use stronger magnet. Okay, itulah dia. Korang boleh tengok yang cikgu dah send kat korang tu, boleh cuba nanti. Dia memang soalan dia banyak faktor lah. Banyak faktor. Okay, banyak faktor. Alright. Itulah dia. Cikgu rasa itulah kot. Untuk yang ni. Done. Okay. So, dapat tak untuk bab elektromagnet? So, yang untuk trial memang dia ada lebih detail sikit daripada yang kita bincang petang ni. Okay, tapi yang untuk SPM punya level,
Dia cukup kalau korang dah meet dia punya objektif. Okay, objektif dia apa? Korang tahu beza 3.1, korang tahu beza 3.2, korang tahu beza 3.3. And 3.1 tengok current flow kat mana. Okay, current dia ke atas ke bawah ke, sebab korang kena tahu X atau dot, arah jam dengan lawan jam. Okay, kalau 3.2, ingat dia punya faktor. Okay, and aplikasi dia motor. 3.3 pun korang kena ingat ada dua hukum, Faraday dengan Lenz. Faraday banyak keluar paper 2, Lenz tak ada. Okay, tapi beza dia, kalau Lenz dia cerita pasal galvanometer kiri atau kanan. Kenapa galvanometer pergi kiri? Kenapa galvanometer pergi kanan? Itu Lenz. Kalau yang sikit banyak, terpesong sikit, terpesong banyak, itu Faraday. So Faraday ada 3 faktor. Okay, 3 faktor. So ingat 3 faktor 3.2, ingat 3 faktor 3.3, ingat juga 3 faktor 3.1. And last sekali transformer, untuk formula jangan risau, dia bagi. Cuma kena make sure either is step up or step down. And when you use the formula, syarat dia is the transformer is an ideal transformer. Transformer tu dianggap sebagai transformer unggul. Transformer yang tidak ada kehilangan kuasa. Realitinya tenaga hilang. Okay, kalau paper tu kadang-kadang ada soalan tanya kenapa tenaga tu hilang. So cikgu dah bagi 4 sebab tenaga hilang, 4 cara atasi. So korang kena ingat yang tu. Dia hilang sebab rintangan, so guna wayar tebal. Dia hilang sebab ada eddy current, arus pusar, guna laminated soft iron core, teras besi lembut berlamina. Okay, dia hilang sebab permagnetan teras. Teras tu jadi utara selatan, dia hilang juga tenaga. So use soft iron core, easily magnetized and demagnetized. And yang terakhir ada kebocoran flux. Utara selatan tu flux dia bocor. So apa nak buat? Primary dengan secondary tu jangan jauh-jauh. Make sure dia rapat. Itu 4 faktor dan 4 cara atasi. Okay. So terima kasih korang yang join sampai dah lebih masa. Sorry cikgu ambil masa korang lebih 16 minit. So itu saja untuk sesi petang ni. So esok kita recap pula untuk elektronik. Elektronik lebih banyak hafal, dia kurang pada pemahaman. Dia pemahaman adalah, tapi kalau jawapan dia at the end adalah jawapan yang sama yang korang memang kena hafal. Dia tak ada apa yang kena fikir sangatlah. Right? So thank you korang. Jumpa lagi next class or see you tomorrow. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Thank you, Cikgu. Welcome.